cikgu terlupa nak tekan rekod. Selalu macam itu. Jadi cikgu tekan rekod dulu siap-siap. Okay, murid-murid boleh siap sedia dengan buku test, buku aktiviti Cikgu Suhaimi. Nanti kan yang ini mi rekod kan. Nanti aku nak masukkan SDK punya tau. Sukarelawan dalam kelas. Mak bapak tolong tu Okay. Okay, murid-murid kejap Okey, baik. Murid-murid Okey, ada tak sekolah-sekolah yang dah belajar pecahan wajah? Boleh cikgu tahu? Belum. Belum. Awak belajar lah. Belum Okey. Baik. Tak apa, kalau belum kita belajar sama-sama. Don't worry. Okey, baik, pecahan wajah. Okey. Murid-murid, minggu ni kita akan belajar pecahan wajah, pecahan setara dan pemudahkan pecahan. Okey. So tajuk pecahan ni untuk tahun 3 ni, cikgu beritahu siap-siap. Cikgu beritahu tajuk ni adalah asas untuk tahun 3 yang mana kita mesti kenal. Kita mesti tahu macam mana sistem pecahan. Okey, kenapa kita kena tahu? Sebab kemahiran ni kita akan belajar dan kita akan bawa sampai darjah 6. Okey, dan seterusnya lah. Okey. Kita akan bawa kemahiran apa yang kita kena faham ni di tahun 4, tahun 5, tahun 6. So sangat-sangat penting. Bagi murid-murid yang tak masuk kelas ni, khususnya murid-murid cikgu, sekolah cikgu SK Belamang, nanti kalau bila tengok video ni, okey, Najwa, Dennis dengan Fairuz, sila dengar betul-betul lah. Beza kalau tengok rakaman dengan join live, fokusnya lain. Okey. Jadi tajuk ni sangat penting dan mesti kuasai di tahun 3 supaya di tahun 4 nanti, bila cikgu di tahun 4, awak di tahun 4, bila cikgu terangkan je, awak akan ingat, oh dekat tahun 3 saya dah belajar ni. Sebab awak tak jumpa di tahun 4 nanti, tak jumpa dah kemahiran ni, pecahan wajah, pecahan setara, pemudah pecahan ni. Di tahun 4 nanti awak akan terus jumpa pecahan yang baru, tambah pecahan, tolak pecahan. Okey, awak dah tak jumpa lagi apa itu pecahan wajah, apa itu pecahan setara, macam mana nak pemudahkan pecahan, macam mana nak kecilkan pecahan, awak dah tak jumpa. Okey, jadi kena betul-betul tahu, kena betul-betul mahir supaya di tahun 4 nanti bila awak selesaikan tambah dan tolak pecahan tu, awak terus boleh pemudahkan pecahan. Awak terus boleh kecilkan pecahan. Apa itu kecilkan pecahan? Nanti kita belajar. Sebelum kita belajarkan pemudah kecilkan pecahan tu, kita kena kenal dulu pecahan setara. Sebelum kenal pecahan setara, kita kena kenal pecahan wajah. So hari ni kita fokus kepada pecahan wajah dahulu. Okey, sedia semua? Sedia? Sedia. Okey, baik.
Apa itu pecahan wajah? Okey, kita tengok buku teks ataupun kita tengok skrin handphone masing-masing. Okey, cikgu paparkan buku teks. Cikgu Soimi suka gunakan buku teks kerana apa? Semua murid ada buku teks. Jadi, kita gunakan buku teks, kita baca buku teks supaya kita faham apa isi kandungan buku teks. Jadi kalau kita lepas-lepas ni, cikgu tak ajar pun, awak buka buku teks, oh ini saya dah belajar dengan cikgu. Saya baca pun saya tahu macam mana, apa maksud isi kandungan tu. Okey, sebab cikgu dah bimbing saya, cikgu dah terangkan. Okey, baik kita tengok pecahan wajah. 3 daripada 4 tertikus ini berwarna merah. Tahu tak tertikus? Mouse mouse komputer, mouse laptop tu. Okey. 3 daripada 4 tertikus ini berwarna merah. Okey, betul tak? Cuba tengok dekat kedai komputer tu. Ada 4 kan? 3 berwarna merah, 1 berwarna putih. Jadi 3 daripada 4 ialah 3/4. Yang kawan yang perempuan tu, rambut panjang tu. Dia kata apa? 3 daripada 4. Maksudnya 3 merah daripada 4 semuanya. Termasuk dengan warna putih, merah ada 3, ada 4. 3 daripada 4 ialah 3/4. Cuba sebut 3/4. Sebut 3/4. 3/4. Sebut yang lain-lain sebut 3/4. 3. Cuba sebut dengan yakin, sebut 3/4. 3/4. Semua murid kena sebut. Cikgu nak dengar semua murid sebut. Baca 3/4. 3/4. Jadi murid-murid, untuk belajar pecahan, kita mesti yakin sebut pecahan. Okey, nak pandai tajuk pecahan, kita mesti baca pecahan dengan yakin. Jangan takut-takut, jangan malu-malu, jangan menangis-menangis. Kalau tanya Cikgu Semi, saya takutlah tajuk pecahan ni. Ramai murid tahun 4, tahun 5, tahun 6 takut nak belajar tajuk pecahan. Lepas tu dia tanya, macam mana saya nak pandai tajuk pecahan? Cikgu Semi cakap apa? Nak pandai tajuk pecahan senang. Baca pecahan dengan yakin, jangan takut-takut. 3/4. 2/5. Kena baca macam itu. Jadi tadi awak dah sebutkan 3/4. Okey, mungkin itu adalah kali pertama awak sebut pecahan. Jadi sebutlah dengan yakin supaya kita tak takut dengan pecahan ni. Okey, baik. Sekarang daripada 3/4 itu, daripada 3/4 itu, daripada 3/4 itu dituliskan dalam bentuk pecahan. Cikgu, macam mana bentuk pecahan? Jom kita tengok sama-sama macam mana bentuk pecahan. Okey. Ni dia bentuk pecahan. Okey. Nampak tak yang cikgu bulatkan berwarna merah ni? Nampak tak? Nampak. Keluar tak kat skrin awak warna merah tu, cikgu bulatkan warna merah tu? 3/4 yang kita baca dalam perkataan tadi, apabila ditulis dalam pecahan, simbol perkataan per tadi tu, itu yang warna ni, yang cikgu bulatkan warna kuning tu. Yang warna kuning, nampak tak yang cikgu bulatkan warna kuning tu? Antara 3 dengan 4 itu adalah simbol per. Sebut? Per. Itu adalah simbol apa? Per. Simbol per. Okey, simbol per. Okey, jadi itu adalah simbol per. Murid-murid mesti tahu. Okey, simbol per. Ada murid-murid kadang-kadang confuse. Apa tu? Sebenarnya itu simbol per saja. Okey? Mudah saja. Okey, itu yang pertama kena tahu dalam pecahan, simbol per. Okey, kemudian kita ada contoh sekarang ni 3 dengan 4. 3/4. Murid-murid, tak kira apa nombor di atas, apa nombor di bawah, yang di sebelah atas kita kenali dia sebagai, kita sebut dia sebagai apa tu? Pengangka. Apa dia? Pengangka. Dalam pecahan. Dalam pecahan, nombor yang sebelah atas kita sebut, kita kenali dia sebagai apa? Pengangka. Sebut? Pengangka. Pengangka. Okey. Nombor yang sebelah bawah kita kenali dia sebagai penyebut. Sebut? Penyebut. Penyebut. Okey, cikgu terus berikan contoh. Satu contoh cikgu berikan pecahan cikgu.
1/2. Sebut. 1/2. Okey. 2. Yang sebelah atas satu ni, apa nama dia? Pengangka. Ya, pengangka. Okey, nombor 2 yang di bawah, apa nama dia? Penyebut. Penyebut. Okey, tak kira apa nombor di atas, kalau dalam pecahan kita sebut dia sebagai pengangka, yang bawah kita sebut dia, kita panggil dia sebagai penyebut. Yang atas pengangka, bawah penyebut. Okey, sekarang murid-murid simpan dalam memori otak awak semua. Tekan otak awak sekarang, klik save. Saya simpan data ini. Okey, saya kena ingat data ini, saya kena ingat maklumat ini. Dalam pecahan simbol per. Per itu berada di tengah-tengah antara dua nombor. Nombor yang atas dalam pecahan kita kenal dia sebagai pengangka. Nombor yang bawah kita kenal dia sebagai penyebut. Dah save dah, dah ingat dah? Dah Dah. Itu sangat-sangat penting. Okey, awak kena kenal sekarang ni. Atas pengangka, bawah penyebut. Simbol per garisan di antara dua nombor. Dah simpan dalam otak? Cikgu. Dah, okey. So sekarang, cuba baca yang bawah pula. 3/4 ialah pecahan wajah. Baca. 3/4 ialah pecahan wajah. Ya, 3/4 ialah pecahan wajah. Pecahan wajah. Ya, dah baca Okey. Kenapa 3/4 pecahan wajah? Kenapa? Sekarang soalan cikgu. Buku teks ni cakap apa? 3/4 ialah pecahan wajah. Sekarang cikgu tanya, kenapa 3/4 ini pecahan wajah? Kenapa? Pengangka lebih kecil daripada penyebut. Ya, itulah sebab bagi pecahan wajah. Apabila pecahan itu yang di sebelah atasnya kecil, iaitu pengangkanya kecil. Okey. Pengangkanya kecil, penyebutnya besar, di bawah penyebutnya besar, maka pecahan itu kita kenal dia sebagai pecahan wajah. Okey, sekarang cikgu tulis satu pecahan dekat tepi ni. Cuba tengok. Cikgu gunakan warna merah. Okey. Okey, Adrian, cuba bacakan pecahan yang cikgu tulis tu, Adrian. 2/3. 2/3. Okey tahniah Adrian untuk makluman kawan-kawan lain, Aisyah, Haziq, Nabil, Syazwina, Amira Haziq ni semalam kalau kita tengok dekat TV Didik, dia ada dalam TV Didik semalam. Belajar tajuk apa semalam, Adrian? Subjek apa semalam? Warna. Mewarna subjek bahasa Arab. Semalam Adrian ada keluar dekat dalam TV Didik TV7. Okey, ni Adrian. Okey, terima kasih. 2/3. Okey, hari ni murid-murid sekolah cikgu tak ada SK Belemang. Semua ibu ayah dia mereka bekerja. Jadi murid-murid sekolah cikgu tak ada handphone lah, tak apa. Nanti cikgu akan bagi link rakaman ni, murid-murid ni akan tengok. Okey, baik. So, terima kasih Adrian. Pecahan yang Adrian sebut tadi 2/3. Okey, yang lain semua sebut 2/3. 2/3. 2/3. Okey, yang nombor 2 atas tu kita kenali dia sebagai apa? Pengangka. Pengangka. Okey, 3 yang bawah tu kita kenali dia sebagai apa? Penyebut. Okey, cikgu nak tanya, pengangka nombor 2 kecil atau lebih besar daripada nombor 3? Kecil. 2 tu kecil. Penyebut dia 3, besar atau kecil? Besar. Jadi 2/3 juga ialah apa? Ialah Pecahan wajah. ya, 2/3 juga adalah pecahan wajah. So ini pengenalan pertama murid-murid. Murid-murid kena tahu pecahan wajah tu macam mana. Bila pengangka kecil, penyebut besar, maka dia adalah pecahan wajah. Okey, itu adalah sifat pecahan wajah. Apa sifat pecahan wajah? Apa sifat dia? Pecahan wajah? Hello? Apa sifat pecahan wajah? Pengangka apa? Pengangka kecil, penyebut besar. Pengangka kecil,
Penyebut besar. Betul-betul lah. Kecil. Kecil. Pengangka kecil. Penyebut besar. Boleh? Jelas? Boleh. Okey. Jadi murid-murid dah faham. Dalam pecahan, dia ada simbol per. Yang atas kita kenal sebagai pengangka. Yang bawah kita kenal sebagai penyebut. Okey. Kemudian kita belajar pula pecahan wajah. Pecahan wajah ni macam mana? Sifat pecahan wajah, pengangka yang di atas lebih kecil daripada penyebut yang berada di bawah. Contohnya, 3/4 pecahan wajah. 1/2 pecahan wajah. 2/3 adalah pecahan wajah. Kerana apa? Semua pengangka di atas adalah lebih kecil daripada penyebut di bawah. Jelas? Jelas. Okey, jom kita tengok lagi. Okey. Okey, tengok pada skrin awak ataupun buku teks awak. Okey. Bagi murid-murid, kalau awak dah tengok skrin handphone tu kecil, terlalu lama, mata awak penat, okey, awak fokus kepada buku teks awak. Okey, tukar sekejap mata awak kepada buku teks. So, dua-dua ada. Handphone ada, buku teks pun ada. Okey, 4 pensel bukan berwarna hijau daripada 5 pensel. Betul tak? 4 pensel bukan berwarna hijau Betul. daripada 5 pensel. Okey. Warna apa tu yang 4 pensel tu? Betul. Kuning. Warna kuning. Jadi maksudnya ada 4 pensel warna kuning daripada 5 pensel. Betul tak ada 5 pensel kesemuanya? Betul. Betul. Okey. Apakah pecahan pensel berwarna kuning itu? Apakah pecahan dia? Siapa boleh sebut? Apakah pecahan pensel berwarna kuning? Siapa-siapa boleh cuba? Contohnya macam berapa? 45. 5/4. 4/5. Okey, ada jawapan lain? 5/4. 5/4. Ada jawapan lain? 4/5. 4/5. Okey, ada 2 jawapan. Okey, tak apa, ada 2 jawapan. Maksudnya ada murid yang keliru. Mana satu betul ni? Tak apa, cikgu terangkan. Tengok. Bagi murid-murid yang keliru. Okey, jangan takut, jangan menangis. Cikgu terangkan. Sebab ini pengenalan pertama awak. Jadi bila kita mula nak kenal, kita mesti kenal betul-betul. Sangat penting. Okey, kalau awak rasa, alamak, jawapan aku ni betul ke salah? Jawapan ni betul ke? Jawapan dia betul ke? Jadi maksudnya kita belum betul-betul faham, betul-betul yakin. Jadi hari ni kita nak kenal betul-betul. Okey. Baik, cikgu tanya tadi. Pecahan pensel warna kuning. Okey. Baik, cuba kita tengok warna kuning. Kalau cikgu tanya warna kuning, maka kita kena sebut dulu pecahan warna kuning. Warna kuning ada berapa? 4. 4. Jadi kita nak sebut dalam pecahan mesti ada simbol apa? Per, betul? Betul. Okey. 4 per berapa? 5. Dia mesti ambil semua. Kita kena kira semua. 1, 2, 3, 4, 5. So 4/5. Okey, dalam nombor, macam mana kita nak tulis dalam nombor? 5, simbol per macam mana simbol per? Ini simbol per. 5 pula. 4/5. Itu pecahan pensel warna kuning. Boleh? Okey, so sekarang cikgu nak tulis pula. Okey. Pecahan pensel warna hijau. Warna hijau. Okey, cuba tengok warna hijau ada berapa? 1. Jadi kita tulis 1. 1/4. 1/4 atau 1/5? 4/5. Ya, 1/5. Murid-murid, tadi cikgu dengar ada yang sebut 1/4. Okey, murid-murid, dengar betul-betul, dengar dengan jelas. Bila kita sebutkan pecahan, yang kita nak tadi pensel warna kuning. Kita tengok warna kuning, ada 4. Kita nak perkan dengan berapa? Perkan dengan bilangan semua. Bilangan asal yang ada. So, bilangan semua yang ada berapa tu? 5. 5. Kena ingat. Pecahan ialah bilangan daripada suatu kuantiti. Kalau kuantiti tu ada 5, penyebut dia 5. Jadi kalau cikgu tanya sekarang, pecahan pensel warna hijau. Pensel warna hijau ada berapa? Hijau ada 1. Perkan dengan berapa? Bilangan kesemuanya. Bilangan keseluruhan. Keseluruhannya ada berapa? 5. Maka pecahannya jadi berapa?
1/5. 1/5. 1/5. Okey, macam mana kita nak tulis dalam nombor? Dalam nilai nombor. 1 Per per 5. Okey, sekarang cuba tengok nombor yang atas pecahan pensel warna kuning. 4/5. Adakah 4/5 pecahan wajah? Ah, 4/5 tu pecahan wajah ke tak? Pecahan wajah. Kenapa dia pecahan wajah? Siapa boleh beritahu cikgu? Lagi kecil daripada nombor 5. Ya, sebab 4 lebih kecil daripada nombor 5. Tapi kurang jelas lagi. Siapa boleh tepatkan lagi jawapan tu? Kenapa dia pecahan wajah? Pengangka kecil. Okey, pengangka kecil. Okey, teruskan. Pengangka kecil penyebut besar. Itulah yang lebih tepat. Okey. Haziq tadi kata 4 kecil, 5 besar. Betul dah. Tapi bila kita sebut pasal pecahan, yang lebih tepat kita kena kata pengangka kecil penyebut besar. Bila pengangka kecil penyebut besar, maka itu adalah pecahan wajah. Okey, cuba tengok pecahan pensil warna hijau. 1/5. Adakah 1/5 ini pecahan wajah? Ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Sebab pengangka kecil penyebut besar. Ya, sebab pengangka Pengangka kecil kecil penyebut besar. menyebut besar. Sebab itulah. Ya, sebab itulah dia adalah pecahan wajah. Jelas? Kedua pecahan wajah. Okey, jom kita tengok lagi. Kita teroka lagi. Okey. Baik. Kita tengok yang ni pula. Kita ulang kaji yang ni. Okey. Lihat gambar rajah. Okey, tengok pada skrin awak ataupun pada buku teks awak. Ada sama Lihat gambar rajah. Adakah pecahan bahagian merah ini sama? Adakah sama pecahan dia? Okey, kita tengok gambar yang petak yang pertama. Okey, apa pecahan warna merah tu? Yang warna merah ada berapa? 3. 3/4. 3/4. Okey, cuba tengok yang bulatan pula. Bulatan berapa pecahan dia? 3/4. 3/4 juga. Dia adalah sama. Betul tak? Betul. 3 warna merah. 4 tu siapa 4? 3 warna merah kita tahu. 4 tu siapa? 4 tu bilangan. Bilangan apa? Bilangan semua. Okey. 3 kita kenali dia sebagai apa 3? Pengangka. 4 kita kenali dia sebagai apa? Penyebut. Yang itu yang penting. Okey, so murid-murid dah dapat ilmu tu. Okey, simpan dalam otak betul-betul. Ingat sampai bila-bila. Okey. Baik, so sekarang kita nak tengok lagi apa yang kita boleh belajar dekat buku teks ni. Okey, baik. Okey. Cikgu nak betul-betul awak betul-betul faham. Okey. Okey, kita nak tengok pecahan belon pula. Okey. Okey, sedia semua? Sedia? Sedia. Okey. Tengok pada skrin handphone awak. Cuba ini. Nyatakan pecahan bagi belon. Okey, dia kata belon merah dulu. Okey, apakah pecahan bagi belon merah? Merah dulu. Kata merah. Apa pecahan belon merah? Apa pecahan merah? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapa-siapa boleh cuba? Kita ada siapa ni? Kita ada Amira, kita ada Haziq, kita Aishdamia, Adrian, Haziq. Haziq dah 2 kali. Nabil, kita ada Syazwina Damia, kita ada Wardah. Okey, siapa nak cuba? Apakah pecahan belon warna merah? 1/10. Sebut nama awak. Sebut nama awak dulu. Adrian. Okey, Adrian. 1/10. 1/10. Okey, 1 ini yang berwarna merah. Okey, 10 tu siapa Adrian yang 10 tu? 10 tu siapa? Bilangan kesemuanya.
Ya, bilangan belon kesemuanya. Kesemuanya. Okey. Satu ni kita kenali dia sebagai apa? Pengangka. Pengangka. 10 ni kita kenali dia sebagai apa? Penyebut. Penyebut. Okey, baik. Murid lain pula cuba. Apakah pecahan bagi belon berwarna biru? Ha. 2/8. 2/10. 2/8. Ada yang sebut 2/8. Okey, ada sebut 2/8. Ada yang sebut 2/10. Ada jawapan lain tak? Cepat. Ada jawapan lagi tak? Okey, ada dua jawapan. Yang mana betul? 2/8 atau 2/10? 2/8 atau 2/10? Mana yang betul? 2/10. Ya, 2/10 betul. 2/8 salah. Murid-murid, bila kita sebut pasal penyebut, penyebut adalah bilangan apa tadi? Bilangan semua. Apa dia? Ya, bilangan semua. Kita kena kira sekali dengan yang kita warna biru tu, kita kena kira sekali. Boleh? Jelas? Boleh. Okey, okey, tak apa, salah tak apa, tak ada masalah. Maksudnya kita belum jelas, belum faham. Jadi bila salah, sekarang baru lebih nampak. Bila penyebut mesti bilangan semua. Okey, sekarang pecahan warna kuning. 3/10. Kuning ada 3/10 betul. Okey, dan last sekali warna ungu. 4/10. 4/10. Okey, dah jelas pecahan wajah? Jelas. Pecahan wajah, apa sifat pecahan wajah? Pengangka lebih besar. Pengangka kecil. Penyebut besar. Ya, bahasa mudah dia senang macam mana? Pengangka kecil, penyebut besar, itu adalah pecahan wajah. Senang. Pengangka kecil, penyebut besar, itu adalah pecahan wajah. Sebut banyak-banyak kali. Okey, boleh? Jelas? Jelas. Okey. So, cikgu harap semua murid-murid faham pecahan wajah macam mana. Ada pengangka, ada penyebut. Kemudian kalau pengangka kecil, penyebut besar, dia pecahan wajah. Okey. Jelas? Jelas? Jelas. Okay. Boleh sampai situ? Boleh. Okey. Okey, sekarang tarik nafas. Okey, awak tarik nafas. Okey, siapa yang ada air, minum air. Cikgu nak sambung tajuk lain pula ni. Cikgu nak sambung tajuk pecahan setara. Hari ni cikgu nak ajar dua tajuk terus. Okey, cikgu nak ajar dua tajuk. Pecahan setara. Tadi kita belajar pecahan wajah, sekarang kita nak belajar pecahan setara. Esok pagi kita akan belajar permudah pecahan. Tajuk minggu ni tajuk yang paling kritikal dalam tajuk pecahan. Cikgu pun nak minum air ni. Okey. Sambil-sambil minum air tu sambil ingat. Pecahan wajah tadi pengangka kecil, penyebut besar. Simbol per macam mana, okey? Best kan belajar kat rumah kan? Haus boleh minum air kan? Lapar boleh pergi makan kan? Tutup gambar video boleh makan sambil belajar. Cikgu tak nampak. Kan? Lapar makan ambil kan? Tapi tak best lah kan? Takkan lama-lama nak belajar kat rumah je kan? Mesti nak belajar kat sekolah betul? Kawan-kawan kan? Boleh pergi kantin kan? Okey, baik. Okey dah. Dah. Okey. Okey, baik. Sekarang kita tengok tajuk seterusnya. Pecahan setara. Okey, dah? Dah. Dah.
Okey, kita nak belajar pecahan setara pula. Okey. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry kejap. Okey. Apa itu pecahan setara? Ini sangat penting. Okey. Pecahan setara. Okey, baik. Cikgu terangkan. Sila dengar betul-betul, sila perhatikan dulu betul-betul. Pecahan setara. Okey, kawan kita ni kata apa? Bahagian biru bagi dua gambar raja atas dengan bawah ini sama besar. Apa tu cikgu maksud dia? Cuba awak tengok. Okey, cuba awak tengok. Okey, perhatikan betul-betul. Cikgu bulatkan dengan menggunakan warna merah ni. Okey, kalau awak perasan, saiz dia sama besar. Nampak tak tu? Cikgu buat garis putus-putus warna merah tu. Dia sama besar. Okey, dia sama besar. Bentuk dia sama besar. Tapi pecahan yang dekat atas, pecahannya, sebutkan pecahan dekat atas tu, berapa pecahan dia tu? 1/3. 1/3. 1/3. Tapi pecahan dekat bawah, apa pecahan dia tu? 2/6. 1/6 dengan 1/6. Maka jadi 2/6. Tapi bentuk dia sama besar. Bentuk dia sama besar, sama luas, sama saiz. Tapi nombor pecahan dia lain. Satu yang atas 1/3, yang kedua yang kat bawah pecahannya 2/6. Nombor pecahan beza. Nombor pecahan lain. Tapi saiz pecahan adalah sama. Besar pecahan adalah sama. Bermaksud, pecahan ini adalah pecahan setara. Dan kita boleh tuliskan 1/3. Yang cikgu bulatkan warna kuning tu, nampak tak? Okey, cikgu bulatkan warna kuning tu. 1/3 adalah setara dengan 2/6. Cikgu, kenapa dia setara? Selalu cikgu ajar, murid akan tanya, cikgu, kenapa cikgu cakap dia setara? Nombor dia kan lain-lain, tapi kenapa setara? Apa maksud setara, cikgu? Apa maksud setara ni? Setara ni pecahan, okey, pecahan nilai yang sama. Pecahan nilai sama. Dalam bahasa mudah dia, saiz pecahan, dalam logik matematik, dalam betul-betul matematik, kita kata apa? Saiz pecahan sama. Sebab bila kita tengok dia punya saiz pecahan ni, dia pecahan saiznya besar dia, lebar dia, tinggi dia sama. Okey, cikgu suka gunakan bahasa mudah untuk tahun 3. Apa itu maksud setara? Saiz pecahan dia adalah sama. 1/3 sama dengan saiz pecahan 2/6. Walaupun nombor dia berbeza. 1/3 dengan 2/6. Lain lah cikgu nombor dia. Betul lain. Nombor dia lain 1/3 dengan 2/6. Kita sebut pun dah bunyi lain 1/3, 2/6. Tapi bila kita letakkan saiz pecahan itu, dia saiz pecahannya adalah sama. Okey. Yang ini murid sukar sikit nak terima. Sebab murid tahun 3 dia belum boleh bayangkan apa cikgu cerita ni. Okey. Okey. Tapi jangan risau. Okey. Cukup awak dapat terima, pecahan setara itu adalah nilai pecahan yang sama. Okey. Dalam matematik sebenarnya, pecahan setara itulah saiz pecahan dia tu yang sama. Awak terima itu dulu. Okey. Dan kita boleh buat rumusan apa dia? 1/3. Okey, murid perempuan tu. Cuba tengok gambar murid perempuan tu. 1/3 sama nilai dengan 2/6. Ini adalah pecahan setara. Bila dia sama nilai, dia adalah pecahan setara. Cikgu, kenapa murid perempuan tu cakap sama nilai? Nilai dia tak sama lah, cikgu. Ada murid yang macam itu cakap, cikgu. Betul, nilai dia tak sama. Nombor dia tak sama. Ada murid kata nilai tu nombor. Cikgu cakap, ya betul, nilai tu nombor. Nombor dia tak sama. Ya betul tak sama. 1/3. Depan ni 1/3. Belakang ni nombornya 2/6. Mana sama cikgu nombor dia? Sekarang kita bukan belajar nombor. Sekarang kita belajar pecahan. Pecahan ni adalah apa? Kita suatu bentuk ataupun suatu bahagian yang kita pecahkan. Itu adalah pecahan. Suatu bahagian yang besar keseluruhan, kita pecahkan ikut yang kita nak. Kita potong sama rata. Sama bahagian. Itu adalah pecahan. Okey? Jadi,
Bila pecahan itu walaupun nombor dia berbeza, tapi saiz dia sama. Bila saiz pecahan itu sama, dia adalah pecahan setara. Dan yang diberi contoh dalam buku teks ini, 1/3 adalah sama saiz dengan 2/6. Maka 1/3 itu sama nilai dengan 2/6. Dan kedua-dua pecahan ini adalah pecahan setara. Boleh? Boleh. Cukup cikgu terangkan kat situ dulu. Kalau tak boleh, tak apa. Okey. Kita tengok lagi contoh seterusnya. Okey, kita tengok contoh yang ni pula. Okey, kawan kita lagi ni. Ada murid lelaki dengan murid perempuan. Okey. Soalan nombor 2. Dia tanya kita balik. Adakah 2/10 setara dengan 1/5? Setara ke tak setara? Kita pun tak boleh jawab. Jadi macam mana kita nak jawab? Kita kena lukis gambar pecahan. Kawan kita tu dah lukis. Seorang murid perempuan lukiskan pecahan yang di bahagian atas. Okey, nanti cikgu terangkan macam mana nak lukis pecahan tu. Murid lelaki lukiskan pecahan di bawah. Okey, kita tengok dulu murid perempuan lukis macam mana. Murid perempuan tu dapat pecahan 2/10. Okey, tadi kita 10 ni apa? Penyebut betul? Okey, 2/10. 10 ni apa? Kita kenali sebagai apa? Penyebut. Penyebut, betul. Tadi kita belajar penyebut ni siapa? Penyebut ni siapa? Bilangan apa? Bilangan keseluruhan. Bilangan keseluruhan. Penyebut tu bilangan keseluruhan. Okey. 2 ni siapa? Kita kenali sebagai apa? Pengangka. Pengangka, bagus. Okey, siapa pengangka tu? Yang kita pilih, yang kita nak. Okey, itu yang apa? Pecahan yang kita nak lah. Okey? Yang bahasa mudah ni yang kita pilih. Yang kita pilih. Okey. 2/10. Kita nak 2 daripada 10. Maka macam mana nak lukis pecahan dia? Mula-mula kita lukiskan 10 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lukiskan 10 bahagian. Okey? Kita nak berapa? Nak 2. Maka kita lorekkan 2. Kita lorekkan 2 tu. 2. Okey. Kemudian, murid lelaki pula dapat pecahan 1/5. Tengok pada skrin handphone awak. Tengok pada skrin handphone awak. Okey? Murid lelaki tu dapat pecahan 1/5. Okey, 1/5. Okey, 1/5. 1 ni adalah apa? Pengangka. Okey, pengangka tu siapa? Yang kita nak. Yang murid lelaki tu nak. Okey. 5 ni siapa? Penyebut. Okey, penyebut ni siapa? Bilangan semua. Okey. Murid-murid, sila dengarkan apa yang cikgu nak sebut. Bila kita nak buat pecahan setara, perhatikan sekarang cikgu nak lukiskan ni. Bila kita nak buat pecahan setara, bila kita nak lukiskan pecahan setara, saiz petak ataupun saiz kotak yang kita lukis ini mesti sama panjang. Mesti sama panjang. Okey, dia mesti sama panjang. Okey, dia mesti sama panjang. Okey. 2/10 dengan 1/5 bila kita okey, 1/5 kita lukis. Okey, ada berapa bahagian? Ada 5 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5. Kita nak berapa? Kita nak 1. Kita lorekkan 1 bahagian. 1 daripada 5. Okey. Sekarang cuba awak tengok dekat bahagian 1/10 ni. Sama tak besar dia? Sama. 2/10 dengan 1/5 bahagian dia adalah sama besar. 2/10. Yang atas ni 2/10, bawah ni 1/5. Nombor berbeza. Cikgu, nombor dia beza. Cikgu, nombor dia lain-lain.
Tapi kenapa dia pecahan setara? 2/10 dan 1/5 ialah pecahan setara. Apa maksud setara? Pecahan sama. Pecahan yang sama nilai. Cikgu, kenapa cikgu kata dia pecahan sama nilai? Nombor dia lain lah cikgu. 2/10. Yang bawah 1/5. Nombor pengangka 2. Yang bawah nombor pengangka 1. Nombor lain. Kita bukan belajar nombor. Kita belajar pecahan. Pecahan adalah bahagian yang kita potong daripada keseluruhan. Bahagian yang kita ambil daripada keseluruhan. Itu adalah pecahan. 2/10. Kita ambil 2 daripada 10 bahagian. Pecahan yang kedua, 1/5. Saya ambil 1 daripada 5 bahagian. Okey, bila kita lukiskan pecahan itu sama besar, kemudian kita potong-potongkan mengikut yang kita penyebut yang diberikan, bila kita tengok saiz dia 2/10 sama saiz besar dengan 1/5. 1/5. Maka sebab itulah 2/10 pecahan dan 1/5 adalah pecahan setara. Kerana apa? Saiz pecahan itu sama besar. Walaupun nombor dia berbeza, nombor dia lain. Tapi saiz dia adalah sama. Jadi kita kenali dia sebagai pecahan setara. Boleh dapat contoh ini? Boleh? Okey, tak apa. Tak dapat lagi pun tak apa. Kita dengarkan dulu. Okey, cikgu ceritakan. Okey, cikgu ceritakan. Okey, baik. Okay, cikgu berikan lagi contoh. Jangan risau. Tadi kita dah faham pecahan wajah, kita dah faham cukup lah. Pecahan setara ni perlu tahu. Okey? Tak faham sangat tak apa, tapi perlu tahu. Okey, kena tahu dulu. Dengar dekat telinga, masuk dalam otak. Okey, baik. Sekarang kita ada ni. Pecahan setara. Pecahan setara tu apa? Pecahan nilai yang sama. Okey. Pecahan saiz yang sama besar. Okey. Dua pecahan berbeza tetapi sama nilai. Contohnya, 1/2 setara dengan 2/4. Pecahannya berbeza. 1/2. 2/4 nombor lain-lain. 1/2 dengan 2/4 nombornya lain. Tapi pecahan ini adalah pecahan setara. Sekarang kita nak buktikan dia. Tengok macam mana cikgu lukis. Okey. Okey, macam mana cikgu lukis? Okey. Cikgu buat dulu pecahan 1. Alamak, kecil pula. Cikgu besarkan tulisan. Okey, cikgu buat dulu pecahan 1/2. 1/2. Okey, cikgu buat pecahan 1/2. Okey, pecahan 1/2. Okey. Macam mana nak buat pecahan 1/2? Ada 2 bahagian. Penyebut ada 2 bahagian. So, kita bahagi kepada 2. Okey. Macam mana pula 1? Sorry. Sekejap 1/2. Penyebut dia ada 2. Maka bila penyebut 2, maksudnya dia ada bilangan keseluruhannya dia ada 2. Bilangan semuanya dia ada 2. Okey? Dia ada 2. Dia ada 2. Okey, 1. 1 tu yang kita nak. 1 daripada 2. Maka kita ambil 1. 1 daripada 2. Ni kita ambil. Yang kita nak. Saya 1/2. Saya ambil 1 daripada 2. Okey. Pecahan yang kedua pula 2/4. 2/4. Okey, 2/4. Bila kita nak buat pecahan setara, kita mesti lukiskan pecahan kita sama besar. Sorry. Okey, kita mesti lukiskan pecahan kita sama besar. Okey. Sama panjang dia. Okey, baik. Tetapi sekarang 2/4 ada berapa bahagian dia? Penyebut dia ada berapa penyebut dia? Bilangan keseluruhan dia ada berapa? 4. Ada 4. Maka kita kena lukis 4. Macam mana nak lukis 4? Saiz dia mesti sama besar dengan atas. Okey, mula-mula kita potong 2. Sekarang baru dapat 2 bahagian. Kira 4, kita potong lagi 2. Okey. Okey. Sekarang cikgu nak 2/4 kan? Cikgu nak 2/4 kan? Okey, cikgu nak 2/4. Okey. 1/4, 1/4. Okey, 1/4 dengan 1/4 sama dengan 2/4. Sekarang cuba awak tengok bahagian dia. Sama tak luas dia? Sama. Bentuk dia, saiz pecahan dia sama.
Cuma nombor dia berbeza. Yang atas 1/2, yang bawah 2/4. Tapi luas pecahan itu, kawasan pecahan itu sama besar dia. Sebab itu 1/2 dan 2/4 adalah pecahan setara. 1/2 dan 2/4 adalah pecahan setara. So boleh dapat apa ilmu pecahan setara ni? Boleh dapat? Boleh. Boleh faham macam mana pecahan setara? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Seterusnya. Murid-murid, tadi cikgu terangkan pecahan setara dengan menggunakan kaedah lukisan gambar rajah. Okey. Cikgu tahu, ada susahnya cikgu nak melukis gambar ni, saya pun tak dapat lagi, tak faham. Baik, sekarang dengar betul-betul, selain daripada yang tadi tu kita gambar pecahan tu bila kita nak cek pecahan setara gunakan lukisan gambar rajah, itu adalah konsep yang paling tepat, yang paling betul, yang paling bagus. Okey. Cikgu, ada tak cara lain yang lebih mudah saya nak cari pecahan setara? Ada jawapan cikgu. Apa nama kaedah dia? Tengok betul-betul cikgu nak tulis ni. Pecahan setara kaedah sifir darab. Murid-murid dah hafal sifir ke belum? Dah. Sekarang ni cikgu nak tunjukkan kepada awak nak cari pecahan setara dengan gunakan kaedah sifir darab. Okey, gunakan kaedah sifir darab. Dah sedia belum? Dah. Okey, sekarang ni soalan cikgu, pilih dan sebut pecahan setara bagi pecahan yang berdiri. Okey, sebutkan yang A ni, cikgu bulatkan apa pecahan dia? 2/3. 2/3. Okey, antara 4 2/3, betul, 2/3. Okey, sekarang dekat bawah ni dia ada 2. Yang pertama 4/6. Okey, yang kedua 1/6. Yang mana setara? 1/6. 1/6. Ada yang kata 1/6, ada mungkin ada yang kata 4/6. Sekarang cikgu nak tunjukkan macam mana nak cari pecahan setara menggunakan sifir darab. Okey, cikgu ambil 1/6. Cikgu ambil 1/6. Okey, cikgu test. Kita kena cuba. Okey, sorry. Okey. 1/6. Okey. Boleh tak 1/6 setara dengan 2/3? Okey, cikgu darabkan dengan 2. Bawah cikgu darabkan dengan 2. 1 darab 2. 2. 6 darab 2. 12. Jadi sekarang kita dapat berapa ni? 2/12. 2/12. Sama tak? Dengan nombor di atas. 2/3. Tak sama. Okey, tak sama. Okey, baik. Sekarang cikgu ambil 4/6. 4/6. Okey. 4/6. Okey, cikgu ambil 4/6. Oh, sorry, cikgu tak nak guna warna okey. Sekejap cikgu padam dulu. Okey. Dia tak boleh jadi nombor yang sama. Okey. Sekarang ni cikgu ambil nombor, cikgu tak nak ambil 4/6, cikgu nak ambil 2/3. Okey. 2/3. Okey. Cikgu ambil sifir dalam sifir, kaedah sifir darab ni kita kena hafal sifir. Murid mesti dah hafal sifir. Awak dah tahun 3, okey. Masa tahun 2 dulu, tahun lepas walaupun kita cuti lama, masa di tahun 2 sepatutnya murid-murid dah hafal sifir 2 hingga sifir 9, okey. Dalam silibus, dalam tajuk tahun 2, murid-murid dah mesti boleh membina sifir 2 hingga sifir 9. Sifir sifar, sifir 1 dan sifir 10. Itu murid-murid mesti masa tahun 2 mesti dah boleh bina.
So sebab itu kalau tahun 3 ni bukan bina lagi. Murid-murid mesti dah hafal sifir. Okey, sekarang cuba kita tengok 2 kita darabkan dengan 2, 3 kita darab dengan 2. Okey, 2 darab 2. 4. 4. 3 darab 2. 6. 6. Sekarang cuba 6. tengok sini. Boleh tak 2/3 jadi 4/6? Dengan gunakan kaedah sifir darab. Boleh. Apabila sifir itu, okey, tadi 2/3 tak boleh jadi 1/6. Sebab kalau kita darabkan 1/6 dengan 2, dia jadi 2/12. Dia tak jadi sama. Tapi kita ambil 2/3, kita darabkan dengan 2, darab dengan 2. Dia boleh jadi 4/6. Apabila kita gunakan sifir darab. Okey, sifir darab. Okey, bila kita gunakan sifir darab, dia jadi nilai yang sama, maka dia adalah pecahan setara. Maka 2/3 sama dengan 4/6. Apa maksud tanda sama dengan ni? Setara dengan 4/6. Boleh? Boleh? Boleh. Okey, baik. Okey. Oh, sorry. Okey, so sekarang ni cikgu ada 4/5. Okey, cuba tengok. Okey, tak apa. Cikgu terangkan lagi pecahan setara. Okey, 4/5. Okey, cikgu ambil 4/5. Okey, nombor 4/5. Okey. Sifir, kita darabkan dengan 2. 5 kita darabkan dengan 2. Okey. Okey, 4 darab 2 dapat berapa? 8. 8. 5 darab 2 dapat berapa? 10. Ada tak dekat bawah ni 8/10? Ada. Ada. Ada tak? Ada. Ada. Maka 4/5 adalah setara dengan 8/10. 8/10. Boleh? Boleh? Boleh. Okey, cikgu tunjukkan lagi. Okey, cikgu tunjukkan lagi. Okey. Okey, baik. Sekarang cikgu ada 3/4. Cikgu nak cari setara dia. 4/8 atau 6/8. Okey. Cikgu ambil 3. Cikgu ambil 3/4. Cikgu ambil sifir darab 2. Darab 2. Okey, 3 darab 2. 6. 6. 4 darab 2. 8. 8. Ada tak 6/8 di bahagian jawapan bawah? Ada. 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 Bermaksud, bila kita darabkan dengan nombor yang sama, bila kita nak guna teknik sifir darab, kita gunakan teknik sifir darab untuk cari pecahan setara, murid-murid, atas dan bawah mesti darabkan dengan nombor yang sama. Mesti darab nombor yang sama. Okey, kalau kita pilih sifir 2, bawah pun kena darab sifir 2. Kita cuba darabkan. Dapat tak dengan setara yang diberikan? Ada 6/8. Maka 3/4 setara dengan 6/8. Boleh? Boleh? Boleh. Baik. Okey. Okey, dan yang terakhir. Okey, yang terakhir 6/9. Okey, 6/9. Okey. 6/9. Cikgu, 6/9 ni yang bawah lebih kecil. Nombornya lebih kecil kat bawah. Jadi kita pilih nombor yang kecil kat bawah sebagai untuk kita nak test darab dia. Okey, kita ambil 2 dengan 3. 2/3. Kita ambil darab dengan 2. Darab dengan 2. Okey, 2 darab 2. 4. 4. 3 darab 2. 6.
6. Okey, kita ambil pula 3 per 2. Yang sebelah dia. Darab 2, darab 2. 3 darab 2. 6. 2 darab 2. 4. Cikgu, 2 ni tak sama cikgu dengan 6 per 9. Macam mana nak cari yang pecahan setara? Tak sama cikgu hasil jawapan ni, betul tak? Betul. Okey Nabil. Okey, Nabil ada kelas bahasa Melayu. Okey. Tak apa, nanti Cik Nabil boleh tengok link rakaman cikgu, saya dah cari gunakan teknik sifir darab. Sifir darab saya tak dapat hasil jawapan yang sama. Murid-murid, tadi awak perasan tak? Semua nombor kita darabkan dengan 2. Okey, sama-sama Nabil. Okey, betul tak kita darabkan semua dengan 2, betul? Betul tak? Daripada tadi A, B, C semua kita darab dengan nombor 2, betul tak? Betul. Murid-murid, sekarang cikgu nak tunjuk kepada murid-murid, murid-murid tengok. Tak semua mesti darab dengan 2. Sebab itu murid-murid mesti hafal sifir 2 hingga sifir 9. Okey, bila sifir dihafal, murid-murid dapat congak. 2 per 3 ni, saya nak cuba darab dengan 3. Bawah pun saya darab dengan 3. Okey, sekarang 2 darab 3. 6. Per lah. 3 darab 3. 9. 9. Okey, dapat tak 6 per 9? Dapat tak 6 per 9 tu? Sama tak dengan yang kotak warna biru tu, 6 per 9? Sama tak? Sama. Sama. Bermaksud 2 per 3 adalah 2 per 3 adalah 6 per 9. Setara dengan 6 per 9. 6 per 9. Cikgu, saya nak test yang 3 per 2 lah. Nak darab dengan 3, nak darab dengan 3. Boleh kita test? Okey, 3 darab 3. 9. 2 darab 3. 2 darab 3. 6. Sama tak dengan 6 per 9? Sama. Sama ke? 9 per 6 dengan 6 per 9 sama ke? Tak. Tak sama. Jadi adakah 3 per 2 ni setara dengan 6 per 9? Tak, dia tak setara. Sebab apa? Bila kita darab dengan 3, dia dapat 9 per 6. Jawapan yang dekat atas ni, dia 6 per 9. Tak sama. Tapi jawapan yang pertama tadi, yang 2 per 3 ni, kalau kita darabkan dengan 3, kita dapat 6 per 9. Kita dapat 6 per 9. Bermaksud 2 per 3 yang setara dengan 6 per 9. 3 per 2 dia tak setara dengan 6 per 9. Lepas kita darab 3, dapat 9 per 6. Maka dia tak setara. Okey, kesimpulannya murid-murid, kalau kita nak gunakan teknik sifir darab, tak semestinya sifir 2 sahaja. Kita kena cuba sifir-sifir lain. Boleh? Jelas? Boleh. Jadi itu ilmu pertama yang ilmu yang awak kena tahu. Nak gunakan teknik sifir darab. Cikgu, saya tak nak gunalah cikgu teknik sifir lukis-lukis macam tadi. Nak lukis saya pening nak lukis kan. Okey, jadi kita boleh cari pecahan setara gunakan teknik sifir darab. Okey, baik. Buku aktiviti ada tak? Ada. Okay, cuba tengok buku aktiviti awak. Okay, buka muka surat. Buka muka surat 53. Dah. Okey. Okey, kita buat aktiviti sama-sama boleh? Boleh. Okey. Baik. Okey, aktiviti 1. Padankan pecahan bahagian kelabu dengan perkataan dan angka. Okey, cuba tengok yang guli tu. Apa pecahan dia? Tiga per 8. Guli ya, pecahan guli. 5 per 8. 3 per 8.
Pecahan guli. Cuba kira betul-betul yang berwarna kelabu tu berapa tu? 5/8. 5/8. Okey, padankan sekarang. Padankan. Okey. Okey, yang pensel krayon pula. Pensel krayon. Cuba tengok pensel krayon. Okey, apa pecahan dia? 6/7. Okey, padankan. Nombor yang kat bawah pun padankan yang dalam bentuk nombor tu. Dalam bentuk nombor tu padankan juga. Okey, seterusnya yang bentuk diamond tu, apa pecahan dia? 2/5. 2/5. Okey, padankan dalam perkataan dan dalam angka. Okey, baik. Seterusnya. Gambar love. 1/4. 1/4. Okey, padankan. Okey. Lagi seterusnya. 1/3. 1/3. 1/3. 1/3. Okey, semua dah? Boleh? Dah. Okey. Okey, cuba buat yang bawah pula. Okey, cuba buat bawah. Tandakan betul. Yang bawah nombor 2. Buat sekali. Tandakan betul bagi pecahan bahagian kelabu. Okey. Tandakan betul. Okey, yang A tu apa? Yang A tu apa pecahan dia? 1/2 atau 2/1? 1/2. B 3/4. Okey, C 2/5. okey, D 5/6. alright, E 1/8. 1/8. 1/8. E 7/8. 7/8. Dia nak bahagian warna kelabu. Yang kita nak mesti duduk atas. Per dengan penyebut bahagian bilangan semua. Yang kita nak bahagian kelabu, maka yang kita nak kena duduk atas. So kita nak kelabu ada 7. Jangan silap jangan tengok dia 1 pilih 1/8. Tak, yang kita nak mesti duduk atas. Pengangka ialah yang kita nak ambil. Pengangka yang kita nak. So 7/8 boleh? Okey, F 8/9. 8/9 boleh? Okey, baik. Sekarang aktiviti 2. Tuliskan pecahan bagi bilangan bentuk yang berikut. Okey, kita tengok dulu petak ataupun segi 4 sama tu. Okey, apa pecahan dia? Yang kita nak gambar petak. Petak ada berapa? 2. Segi 4 ada berapa? 1. 1. Okey, jadi kita tulis 1. Tulis 1. Tulis 1 atas dia tulis 1. 1 per berapa? Penyebut bilangan keseluruhan. Ada berapa keseluruhan tu? 1/1. Penyebut bilangan keseluruhan. Ada berapa keseluruhan 1/10. ni?
1/10. Okey, tengok gambar star pula. Star ada berapa tu? 2. 2. Okey. 2. Okey. Per berapa? Penyebut 10. keseluruhan. Per 10. Okey, cuba buat bulatan dengan segitiga. Apa pecahan bulatan? Apa pecahan segitiga? Okey, cuba buat. Apa pecahan dia? 3/10. Pecahan bulatan dulu. 4/10. 4/10. Segitiga? 3/10. Ya, okey. Cuba buat yang B pula. Okey, buat yang B. Apa pecahan yang B? Ini cikgu nak awak cuba sendiri. B. Okey, nombor 2. Nombor 2 pun cikgu nak awak cuba sendiri. Okey? Okey. Boleh? Bantu Bobo tu boleh? Awak buat sendiri boleh? Bantu Bobo asingkan pecahan wajah boleh? Boleh. Okey, baik. Cuba tengok muka surat 55. Cuba tengok 55. Pecahan setara. Okey, cikgu. Okey, dah sedia dah? Dah. Okey. Okey. Cikgu bantu awak 2 soalan je, yang lain nanti awak buat, okey? Cikgu nak awak buat sendiri. Okey, baik, tengok. Okey. Dah? Okey, baik, kita tengok yang tulis pecahan setara. Okey, kita tengok yang A dulu. Apa pecahan yang pertama tu? Yang berlorek. 1. Apa dia? 1/2. 1/2. Okey, yang kedua tu? 2/4. 2/4. Okey. Cuba tengok yang B pula. Apa pecahan yang pertama dia? 2/3. 2/3. Okey. Yang sebelah dia? 6/9. 6/9. Okey. Soalan C, soalan D, soalan E, soalan F. Awak buat sendiri. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Okey. Cuba tengok yang ni pula. Okey. Yang nombor bawah dia tu. Okey. Tengok yang bawah dia tu. Pecahan setara dengan kaedah apa tu? Sifir darab, betul? Betul. Bawah dia tu kaedah sifir darab. Okey, kita tengok dulu yang atas. 3 darab 2 berapa? 6. 6. 6. 5 darab 2. 10. 10. Jadi 3/5 setara dengan 6/10. 10. Okey, baik. Cuba tengok yang B pula. 1 darab berapa? 2 darab. Okey, kita tengok yang bawah. 8. 2 darab berapa dapat 8? 4. 2 darab 4. Darab 8. Jadi 1 kena darab yang sama. Murid-murid perhatikan tu. B tu dekat skrin handphone. Bila bawah darab 4, atas mesti darab nombor yang sama. Murid-murid, cikgu pesan. Bila gunakan teknik sifir darab, mencari pecahan setara, sifir yang kita darab atas dan bawah mesti sama. Mesti apa? Sama. Okey. Jadi 2 darab 4 dapat 8. Atas 1 darab 4. Jadi 1 darab 4 berapa? 4. 1 darab 4 dapat 4. Jadi 1/2 setara dengan 4/8. Faham? Boleh? Boleh? Jadi soalan C, soalan D, soalan E, soalan F, cikgu nak murid-murid cuba buat sendiri. Boleh? Boleh. Okey, dan soalan nombor 3. Warnakan pecahan setara dengan warna yang sama. Contohnya, 2/3. Dia warna kelabu sama dengan 6/9 tu sebab dia pecahannya setara. Okey, jadi dia sama. Cuba awak cari yang lain. Yang setara, awak warnakan warna yang sama. Boleh cuba? Boleh. Okey, cikgu harap murid-murid dapat sedikit ilmu pecahan wajah dan pecahan setara pagi ini. Okey, pecahan wajah dan pecahan setara pada pagi ini.
Okey, itu sahaja kelas kita. Cikgu harap murid-murid dapat cuba buat latihan tadi. Okey, dapat lengkapkan. Khususnya murid SK Belemang walaupun tak ada yang masuk. Nanti dia akan tengok video ni. Buat latihan tadi. Okey. Pecahan wajah dan latihan pecahan setara. Okey, itu saja. Terima kasih semua murid-murid daripada sekolah lain yang join. Cikgu harap dapat bantu awak faham pecahan Terima kasih, wajah, cikgu. faham pecahan setara. Boleh? Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Okey, esok kita akan belajar. Esok kita akan belajar tajuk yang paling penting iaitu permudahkan pecahan esok. Okey? InsyaAllah esok. Okey. Pecahan, permudahkan pecahan. Yang mana permudah pecahan ni kita akan belajar sampai bila-bila. Akan gunakan sampai bila-bila. Permudahkan pecahan. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Mak adik rusak lah.